Kita sambung kitab Al-Jauharul Mawhub wa Munabbihatil Qulub bagi Al-Alim Al-Allamah Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani, yang Jawi, muka surat 110, yang Rumi muka surat 204. Masih lagi bab yang ke-19, baca menyatakan kelebihan doa. Kemudian subtajuknya, sesuatu tidak akan menimpa kalau bukan takdirnya. Sesuatu tak akan menimpa tu berlaku kalau bukan takdirnya. Maknanya setiap perkara yang berlaku tu sudah takdir. Ini kitab tasawuf tapi diselitkan juga ilmu tauhid. Kenapa? Tauhid dan tasawuf itu berpisah tiada. Tak, kalau berpisah jadi lain lah. Kata apa nama ni, Syekh Abdul Somad Al-Falimbani dalam kitab Sirrus Salikin, terjemahan daripada kitab Lubabu Ihya Ulumuddin. Barang siapa belajar tasawuf tapi tak belajar fikih termasuklah tauhid, dia zindik. Zindiknya apa? Kafir dalam hati. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Jadi ayat Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Artinya lebih kurang, kata olehmu ya Muhammad, tiada mengenai akan kami melainkan barang yang disurat, yakni yang ditulis, ditakdirkan bagi kami. Surah Taubah ayat 51. Itu ayat Al-Quran yang menunjukkan bahawasanya setiap perkara yang berlaku itu sudah ditulis, sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Dan lagi firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab, sadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, tiada mengenai daripada yang mengenai pada bumi, mengenai itu berlaku dan tiada pada diri kamu, yang berlaku pada diri kamu, melainkan telah sabit, telah tetap pada kitab. Kitab tu Lauh Mahfuz lah. Suratul Hadid ayat 22. Ini dua ayat Al-Quran yang menunjukkan segala perkara, baik buruk, termasuk yang baik dan termasuk yang buruk, itu sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Takdir Allah tu apa? Segala yang Allah ketahui dan Allah kehendaki. Allah tahu dan Allah kehendaki. Memang Allah yang nak berlaku begitu. Memang Allah yang nak berlaku yang baik, memang Allah nak yang berlaku yang buruk. Kadang yang baik tu boleh terima, orang boleh terima, ni takdir Allah, takdir Allah. Yang buruk tu kadang orang tak boleh terima. Ini takdir Allah ke? Takdir Allah, iya ke? Iya. Memang wajib kita percaya, memang segala perkara, tak kira baik buruk, memang Allah yang takdirkan. Takdir Allah tu apa? Allah ketahui dan Allah mengetahui, dan Allah yang jadikan, Allah yang gerakkan. Baik, sambung. Kita dah bahas panjang dah sebelum ni, tapi tak apa, ulang kaji balik. Dalam kitab Aqidatun Najin, contoh baik dan buruk. Contoh baik, iman dan taat. Satu orang beriman dan satu orang taat mengerjakan ibadat, itu Allah yang takdirkan. Allah tahu, Allah nak orang itu beriman dan taat, dan Allah yang gerakkan dia beriman, hati dia tu beriman, pilih beriman, dan Allah yang gerakkan badan dia tu mengerjakan ketaatan. Itu takdir Allah. Manakala buruk, contoh buruk dalam kitab Aqidatun Najin, iaitu kufur dan maksiat. Satu orang yang kufur, tak beriman pada Allah, itu memang Allah tahu dan Allah yang kehendaki, Allah yang nak dia tu kufur. Orang tu kufur, Allah Ta'ala yang gerakkan hati dia tu pilih kekufuran, dan Allah yang gerakkan dia tu, badan dia, mengerjakan kemaksiatan, iaitu dosa. Itu juga takdir Allah. Cuma janganlah kita memberi alasan takdir Allah untuk mengelakkan daripada kena hukum syariat. Kalau mengelak, berdosa besar. Maknanya satu orang dia mencuri,
Kenapa engkau mencuri? Ini kan dah takdir Allah. Kan awak dah, Ustaz Aidil dah banyak kali dah terangkan kuliah ni. Ustaz Aidil pula kena. Itu sebab saya mencuri, kata. Ustaz Aidil tak cakap macam tu, awak yang menyelewengkan. Oh bagus, ada yang menyokong. Kalau ni cerita tuan-tuan nak didialogkan lah. Ustaz Aidil cakap keyakinan kita tu, perbuatan kita zahir syariat tu jangan buat lah. Jangan gunakan alasan takdir Allah untuk mengelak daripada hukuman. Kalau dia mengelakkan daripada hukuman, maka berdosa besar. Tetapi kalau dia memang yakin dalam hati dia, hukum syariat ni tak ada guna, tak ada hukum haram mencuri, haram apa segala dosa ni, haram ni tak ada. Tak apa, kira terbatal. Pasal apa? Allah yang gerakkan, Allah yang takdirkan. Buat apa nak dosa halal haram sebagainya. Kalau tatkala tu bila dia menafikan zahir syariat, hukum-hukum syariat Islam, maka dia boleh jatuh kepada terpesong ke dalam mazhab Jabariyah. Mazhab Jabariyah. Jabariyah ni bukannya fahaman orang malas, tidak. Fahaman orang malas tu kita boleh cakap di Jabariyah, tidak. Satu orang yang malas mengerjakan ibadat, aku malas nak sembahyang, jomlah sembahyang. Malas nak sembahyang, jomlah pergi kuliah. Malas nak pergi kuliah, malas, semua malas. Jomlah kahwin, malas nak kahwin. Kahwin pun malas. Bagusnya. Tak, ni anak aku ni, anak dara lagi nak. Malas lah. Malas. Ada macam ni. Tak tahulah. Andai kata ada lah. Boleh tak kita hukumkan dia Jabariyah? Engkau sembahyang ni wajib tak? Sembahyang wajib. Puasa wajib, zakat so aku percaya memang wajib. Aku ni yang malas. Kahwin pecah 5. Ada ketika wajib, ada ketika sunat. Oh, pandai. Cuma aku yang malas ni. Jadi boleh tak orang yang macam ni akidah dia kita katakan dia Jabariyah? Tidak. Dia masih Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi dia pemalas. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pemalas. Kalau Jabariyah bukanlah maknanya dia malas, tidak. Jabariyah ni dia ada yang rajin. Rajin sembahyang, rajin ibadat, rajin apa. Tapi dalam hati dia kata segala perkara tu dah ditakdir oleh Allah Ta'ala, jadi hukum syariat tu tak berlaku, dosa pahala tu tak laku, surga neraka tak laku. Maknanya kalau buat jahat tak berdosa lah. Dalam hati dia macam tu. Dia sembahyang, rajin kerja sembahyang pun rajin. Bukan setakat sembahyang fardu, sembahyang qobliyah badiah je tak. Awak sembahyang qobliyah Jumaat 2 rakaat, ya tak? Itu kalau lambat pun tak sembahyang qobliyah. Duduk aja. Dia 4 sembahyang, 4 rakaat. Lepas Jumaat pun 4 rakaat, rajin orangnya. Tapi kalau hati dia kata zahir syariat ni, dia menafikan zahir syariat, maknanya buat jahat tak dosa. Pasal apa? Allah dah takdirkan segala perkara. Jadi bila Allah takdirkan, dosa pahala tu tak ada nilai lah, tak perlulah. Jadi boleh satu orang tu buat jahat, tak berdosa pun, dia punya fahaman macam tu, tapi dia tak buat jahat, dia sembahyang. Itulah yang dikatakan Jabariyah. Yang dikatakan Jabariyah tu hati dia, kepercayaan dia, bukan perbuatan dia. Orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang Jabariyah, orang Mu'tazilah atau Qadariyah, pada zahir pandangan mata kasar sama perbuatan dia. Kerja, sembahyang. Yang malas sembahyang ada. Yang Ahlus Sunnah ada malas sembahyang, yang Jabariyah pun ada malas sembahyang, yang Qadariyah pun ada malas sembahyang. Dia bukan pada zahir sama, makan satu ulang lagi makan. Bukan berbual kan. Tapi Covid ni tak boleh lah sedulang kan. Bungkus masuk rumah, makan kat rumah. Jadi maknanya hati tu, akidah, kepercayaan tu yang membezakan. Baik, sambung. Jadi kalau dah bab takdir tu memang tak boleh sikit, memang kena selalu. Sebab apa? Banyak yang salah faham tu dah selalu sangat saya dengar. Tu saya yang dengar, tuan-tuan lagi lah dengar apa. Saya yang 35 tahun ni dengar dah macam-macam, tuan-tuan lagi lebih lagi, ya tak? Lagi lebih dahulu makan asam garam gitu. Cuma tahu membezakan dengan tak tahu membezakan je lah, ya tak? Baik.
Jadi kena selalu ulang, takdir Allah, segala perkara baik dan buruk sudah ditakdirkan. Baik, sambung sini ya. Dan pada riwayat Imam Ahmad bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawasanya bagi tiap-tiap hak itu hakikat, dan tiada sampai hamba akan hakikat iman hingga mengetahui ia akan bahawasanya barang yang mengenai atau berlaku akan dia tiada menyalahi akan dia, tak berbeza, sama dengan takdir. Dan barang yang menyalahi akan dia tiada mengenai akan dia. Kalau yang tak sama dengan takdir tu tak akan berlaku. Ni ayatnya pusing-pusing je, tapi perkaranya sama, semua dah ditakdirkan. Cuma semuanya hadis, ayat Quran, hadis. Ayatnya tu berbeza-beza tapi maknanya sama, segala perkara dah ditakdirkan. Kemarin masa saya keluar 3 hari 40 hari, ada satu perkara yang ditekankan. Jodoh, ajal pertemuan, rezeki sudah ditetapkan, tetapi iman belum tetap. Jadi masa saya tak belajar mendalam, jadi ikut ajalah. Bukan setakat ikut, malah saya pun menyebarkan. Dia dipanggil bayan tu gilir-gilir. Jadi bila time saya bayan tu maknanya penerangan bahasa Arab. Bayan tu bahasa Arab. Bayan lepas tu Pulau Pinang tu lain. Bayan tu bahasa Arab tu penerangan. Dia sampai giliran saya, tak kira lah budak ke tak budak, dah sampai masa giliran kena juga. Dah hampir resap kata, Aidil bayan malam ni, bayan maghrib. Ya kena. Sami'na wa ata'na lah. Kami dengar dan kami taat. Itu juga yang saya sampaikan. Rezeki, ajal maut, ajal telah ditentukan. Iman belum tetap selagi mana kita ikut bergantung pada usaha kita, usaha ke atas iman kita. Kalau kita usaha atas iman, insya-Allah Allah Taala akan tingkatkan iman. Kalau kita tak usaha ke atas iman, Allah Taala tak tingkatkan iman lah. Dan hanya dengan usaha dakwah dapat ditingkatkan iman, amalan lain tak. Wah, dahsyat. Itu yang saya sampaikan dulu. Dia dah belajar dalam sikit. Salahnya bab tauhid pula tu. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Jadi sekarang saya sampaikan apa yang saya nak sampaikan. Segala perkara, rezeki, jodoh pertemuan, ajal dan iman, termasuk iman, sudah ditetapkan. Dia beriman ke tak beriman, imannya tinggi ke rendah ke, naik turun ke, dah ditetapkan. Habis dalam hadis tak ada. Ya, dalam hadis tu kebiasaannya orang tanya pasal rezeki, ajal, maut. Itu disebutkan 3 hal keadaan. Ayat Al-Quran ni kata 2 ayat Quran ni. Surah At-Taubah ayat 51, surah Al-Hadid ayat 22 yang saya bacakan tadi. Dua-dua menunjukkan segala perkara tu apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Takkanlah hadis tersebut salah pula. Nanti ni saya tanya awak, nak ikut hadis ke nak ikut Quran? Awak kan selalu tanya kan, ni nak ikut kitab ke nak ikut hadis ni Ustaz? Kita bawakan hukum kitab, lalu dibawakan hadis. Jadi Ustaz nak ikut hadis ke nak ikut kitab ulama? Wah, soalan dia seolah-olah macam kitab ulama tu tak ikut Quran hadis. Seolah-olah macam tu. Jadi sekarang yang nanti ni Quran kata segala perkara dah tetapkan. Baik, banding dengan hadis yang tadi, iman, rezeki, ajal maut, jodoh pertemuan dah tetap. Tak sebut pasal iman dah tetap ke belum. Jadi iman tu dah tetap ke belum? Nak pegang Quran ke nak pegang hadis? Jawapannya kita pegang Al-Quran, pegang hadis, ijma' ulama' dan kias. Al-Quran betul, hadis betul, pemikiran kita yang tak betul. Kita nak memahami Al-Quran, rujuk kitab tafsir para ulama. Kita nak memahami hadis, rujuk kitab syarah hadis para ulama. Contoh mana kitabnya? Simpan simpan. Pasal nanti hilang lagi. Hilang. Apa dah dibeli kan masjid wakaf ni. Ya Allah, hilang. 2 juzuk dia, satu buku tu, satu tu 2 juzuk. 2 juzuk hilang, 4 dengan 5. Padahal banyak juga nak disedut dalil di situ tu. Baik.
Jadi contoh sini masjid ada kitab Bahrul Madhi 22 juzuk, 11 buah buku lah. Baik. Jadi ayat Quran dekat sini maknanya segala perkara dah tetapkan, baik dan buruk. Manakala hadis tadi menunjukkan tiga perkara tu biasanya orang sebut, hal keadaannya semua segala perkara dah ditetapkan. Baik, sambung. Maka barang siapa mengetahui akan demikian itu, mudahlah atasnya tawakal atau tawakul, dan berserah atas Tuhan yang menjadikan dia dan berpaling ia daripada makhluknya, insya-Allah taala. Bila kita dah belajar tauhid, segala perkara dah ditetapkan, taklah depression sangat kena COVID-19 ni. Ramai kan yang tension kan, depres, ya tak? COVID-19 punya penangan, ya tak? Jadi kita dah belajar tauhid, ya Allah Ta'ala yang takdirkan ni COVID-19 ni. Dan satu lagi peringkat tauhid, pertama kita belajar satu lapisan, baik dan buruk Allah Ta'ala yang jadikan, Allah Ta'ala yang tetapkan, Allah Ta'ala yang takdirkan dalam pengetahuan Allah. Satu lagi peringkat, buruk tu pun di sisi manusia, di sisi Allah Ta'ala tak ada perkara yang buruk. Itu dalil ayat Quran yang lain pula. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Rabbana, wahai Tuhan kami, ma nafiah dekat situ, ma tidaklah, ma khalaqta engkau jadikan, hadza ini yakni makhluk, batilan sia-sia, faqina azabannar, subhanaka maha suci engkau daripada buat perkara yang sia-sia, faqina azabannar, maka jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Sebab ada orang yang masuk neraka dengan sebab mengatakan kau ada buat yang sia-sia. Maknanya dekat situ baik dan buruk, buruk yang kita sebut dekat situ di sisi manusia, di sisi syariat. Ada perkara yang wajib, sunat, harus, baik. Ada perkara yang makruh, yang haram, benda tak baik. Ada perkara yang suci, ada perkara yang najis. Jadi perkara yang buruk-buruk tu tadi, makruh, haram, najis, benda yang keji-keji, yang luat-luat, itu semua pada zahir pandangan mata kasar, pada zahir syariat nampak buruk. Di sisi Allah Ta'ala tak ada satu perkara yang buruk yang Allah Ta'ala jadikan. Kena faham juga tu, maknanya di sisi kita ada baik, ada buruk. Yang buruk tu di sisi kita, hakikatnya yang buruk tu pun baik di sisi Allah Ta'ala. Tu sebab orang tua-tua, orang lama-lama yang belajar tauhid, dia pesan kalau apa-apa berlaku musibah, sabarlah, ada hikmahnya. Sabarlah, ada hikmahnya, ada kebaikan di sebaliknya. Hikmah tu ada kebaikan lah sebaliknya, cuma tahu dengan tak tahu je. Macam COVID-19 ada kebaikannya, cuma kita nampak dengan tak nampak. Ya tak? Antara kebaikannya Ustaz, yang Ustaz nampak, yang saya nampak je, yang saya nampak. Antaranya, ya orang komplain ni kenapa masjid tak boleh ramai-ramai. Ya tak? Baguslah. Jadi kalau dah dibolehkan ramai-ramai, kena ramaikanlah. jangan komplain ni je kan. Baik. Wah, komplain SOP konon. Kemarin sebelum SOP pun kau tak datang. Dia lah yang paling kuat. Ni SOP je. Wah. Baguslah kan. Tapi kalau ni tanpa SOP pun kenalah hadir juga, ya, masjid. Baik. Itu antara kelebihan lah, banyak lagi kelebihan lain, ya. Habis yang meninggal dunia tu macam mana Ustaz? Ya, meninggal dunia, semua meninggal dunia. Orang baik pun meninggal dunia, orang jahat pun meninggal dunia. Bukanlah meninggal dunia kerana COVID-19 tu semua jahat, tidak. Ya tak? Mana boleh kita hukumkan macam tu? Baik. Jadi itulah antara kelebihannya. Sambung lagi. Dan lagi sabdanya, wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa annal faraja ma'al karbi wa inna ma'al usri yusra. Artinya lebih kurang, dan ketahui olehmu bahawasanya penolong itu serta sabar, yakni dapat penolong daripada Allah itu serta sabar atas taat. Nak ditolong oleh Allah Ta'ala
mengerjakan taat tu kena sabarlah. Bila nak habis sembahyang ni imam baca lambatnya lah, sabarlah. Itu sembahyang, ya Allah panjangnya doa imam. Sabar, kena sabar dalam mengerjakan taat, barulah dapat pertolongan. Dan sabar daripada maksiat. Ya Allah, bestnya kalau buat macam ni. Sabar, jangan buat, tahan, jangan buat. Apa ustaz? Alah ni, apa nama, tak tahulah apa, malah cakap apa-apalah. Maksiat tu maknanya dosa, segala jenis dosa lah. Dan bahawasanya segera dapat kelepasan itu serta duka cita dan kesusahan. Orang sedih, duka cita, sedih dan kesusahan, nanti akan datang dapat kelepasan. Kelepasan daripada perkara yang diduka citai itulah kesusahan, sabar. Dan bahawasanya serta kepayahan itu mudah. Bila dah susah nanti adalah kesenangannya. Ni semua ayat supaya kita ni redha dengan takdir Allah Ta'ala. Memang bukan senang. Alah ustaz cakap boleh lah, ustaz tak kena, contoh kan. Saya biasa dengar ayat macam tu. Ustaz cakap boleh lah, ya itu yang saya kena sampaikan. Kalau saya pun tak cakap macam tu, macam mana? Memang setiap orang ujiannya berbeza-beza. Memang kita rasa aku punya ujian lagi berat daripada dia. Kita tak tahu. Mungkin ujian yang sama tapi pada kita ringan, pada dia berat. Ya tak? Mungkin juga ujian yang sama, nampak sama. Contoh kematian suami kan, isteri, kematian suami. Orang lain pun kematian suami. Pada kita macam berat, pada orang lain macam taklah berat sangat. Ya, maknanya masing-masing. Tapi kita tak boleh menafikanlah bahawasanya sabar dan redha tu memang itu nasihat yang diperlukan. Tapi itulah yang paling pedas telinga nak dengar. Sabarlah, redhalah. Oi, sakitnya telinga. Ya tak? Dah memang itu nasihatnya. Baik. Kena jaga-jaga, kena hati-hati tuan-tuan pasal apa? Kena latih. Pasal apa? Menafikan takdir, tak redha dengan takdir itu boleh membawa kepada murtad. Na'udzubillah min zalik. Kena jaga, kena selalu cakap supaya masuk dalam hati. Kena selalu cakap. Kalau tak selalu cakap, bila nak masuk dalam hati? Baik. Seperti firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sadaqallahul azim. Suratul Insyirah ayat 5 hingga 6. Artinya lebih kurang, maka sesungguhnya beserta kesusahan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesusahan itu ada kemudahan. Diulang. Ayat Al-Quran surah yang sama diulang 2 kali. Ini firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang jadikan kesusahan tu, dan Allah Ta'ala juga yang jadikan kemudahan. Contohlah saya buat contoh ajalah. Awak kematian suami kan, mana tahu tak lama dapat suami yang lebih baik. Tak? Contohlah, itu nak buat contoh. Awak nak sangat contoh. Baik. Dan daripada Nabi SAW, lan yaghliba usrun yusraini. Artinya lebih kurang, tiada mengalah oleh suatu kepayahan akan 2 kemudahan. Tiada mengalah oleh satu kepayahan akan 2 kemudahan. Tu sabda Rasulullah. Saya pun tak faham. Dan yang ajaib daripada orang yang bertawakal dan berserah atas Allah Ta'ala pada dapat kelepasannya daripada neraka melalui atas sirat. Antara kelebihan orang yang bertawakal, berserah pada Allah Ta'ala, ini dari segi hati tuan-tuan. Bertawakal dan berserah tu dari segi hati. Dari segi perbuatan kita kena berusaha. Bukan maknanya bertawakal tu bawa kereta Mercedes dari rumah pergi masjid Nurul Hidayah, parking tak kunci. Ni saya nak belajar bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kunci saya letak. Bukan setakat tak kunci kereta, letak kunci atas kereta. Masuklah masjid sembahyang. Ya tak? Habis sembahyang keluar, kereta tak ada. Apa betul tawakal macam tu? Tidak, bukan macam tu. Pernah berlaku
sahabat tak ikat tali unta lalu tinggalkan. Rasulullah kata ikat tali unta dan bertawakal. Sahabat kata saya tak nak ikat, saya nak bertawakal kepada Allah Ta'ala. Ikat dan tawakal serentak, dua-dua. Tangan kita ikat kunci kita tu, dan hati kita bertawakal. Lainlah perkara yang memang dah tak boleh nak usahakan. Contohnya ni macam mana ni COVID-19 ni, tapi terpaksa juga pergi kuliah ni, ya tak? Contoh ngajar kuliah ni, tawakal lah, kita dah usaha, dah pakai topeng dah, ya tak? Setengah jam kuliah, setengah jam lah pakai topeng. Ada juga yang buka, saya fikir-fikir mic ni kan ramai yang pakai, lagi dekat ni, ya tak? Sejadah, ya tak? Ramai yang pakai, sujud semua kan. Jadi benda tu apa nama ni, boleh kemungkinan untuk disebarkan COVID-19 tu ada. Jadi kita elakkan, dah elakkan tawakal. Bukan mana tawakal lah, tawakal ustaz, topeng tak pakai. Maaf saya tak pakai topeng. Contoh ni contoh, orang lain kat sini. Baik. Ya tak, apa lagi? Bersalam peluk cium lagi. Tak adalah sampai ni kan. Salam peluk macam tak kan. Lagi apa? Minta maaf siapa yang salam. Ni cerita aja. Lagi apa? Ini kita bertawakal kepada Allah Ta'ala, bukan itu. Caranya kita usaha dan hati kita bertawakal. Badan kita usaha, hati kita bertawakal, barulah betul. Itulah cara akidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mana saya tahu dia daripada kitab-kitab. Ustaz bukan jumpa Rasulullah. Ya, saya tak jumpa sebab tu berpandu pada kitab. Ya tak? Awak nak sangkal saya ada bawa kitab. Saya sangat suka, berbesar hati kalau ada yang nak menegur saya apa-apa yang saya tersilap, tersalah. Tapi ingat, dengan syarat berkitab. Kecuali yang umum lah. Macam kemarin Imam ingat kawasan Nabi tu kan, salah Nabi, nama Nabi tu kan. Itu tak apalah, memang masyhur saya tersilap. Kalau perkara-perkara lain, bab hukum, bab apa nama, tauhid, fikir, tasawuf, apa-apa saja ya, saya tersilap, bawakan kitab. Ustaz, dalam kitab ni macam ni, lain. Saya terima. Ya tak? Macam banyak kali saya pernah sebut dekat Masjid Taman Seri Pulai Perdana, saya ngajar, ada satu orang, Haji Ahad nama dia. Saya beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, sebelum mulakan kuliah. Lepas kuliah tu dia panggil, Ustaz, kemarin masa tahun 80-an saya belajar kitab Al-Azkar Lin Nawawi. Masya Allah, saya belum lahir je. Dia dah atuk-atuk dah, bapak lah, peringkat bapak. Arwah bapak saya umur 74 meninggal, dia umur 76 sekarang. Jadi dia kata tahun 80-an kemarin saya belajar kitab Al-Azkar An-Nawawi Lin Nawawi, Ustaz. Cara bersalam ada 3. Kata Rasulullah, Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sebut tadi Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baiklah Haji, baiklah. Baiklah. Baguslah teguran dia tu berkitab. Ya tak? Lepas tu memang saya petik je lah nama dia. Pasal apa? Dalam ramai-ramai tu dia yang seorang yang kita tahu dia belajar kitab. Ya tak? Lama-lama dia kata, Ustaz jangan sebut sangat nama saya, tak sedap lah. Masih sebut nama saya je, kembang hidung. Yalah, setiap kali kuliah sebut nama dia. Pasal apa? Dia belajar apa? Al-Azkar Lin Nawawi, kitab tafsir Nurul Ihsan, 4 juzuk khatam. Walaupun kitab tu ringkas, nipis, bahasa Melayu, Jawi, tapi mana khatam. Ya tak? Kalau ditanya ramai-ramai kat Taman Seri Pulai Perdana tu, siapa selain Haji Ahad yang khatam 4 juzuk? Ya, tak ada yang kat tangan toh. Dia kira dia lah seorang. Lagi apa? Macam-macam lagi kitab disebut. Ya tak? Mana saya tak petik nama dia. Baik, jadi teguran berkitab saya terima. Sambung. Sambung sini. Dan sangat ajaib ni dah daripada orang yang bertawakal atau bertawakul dan berserah atas Allah Ta'ala pada dapat kelepasannya daripada neraka. Orang bertawakal ni atau bertawakul lepas daripada api neraka, melalui atas sirat, dapat lalu atas sirat, tak jatuh pada minumnya daripada kolam Nabi SAW.
dan pada masuknya akan syurga, ya Allah, dan padahal tiada berserah ia pada beberapa suap makanan yang mendirikan tulang belakangnya dan pada kain menutup auratnya. Dia tutup aurat tak? Tutup. Dia makan tak? Makan. Bukan orang bertawakal ni tak makan. Bukan orang bertawakal ni tak tutup aurat. Tak apalah, yang tutup aurat aku bukan baju Allah Ta'ala, panjang. Mana boleh. Tak boleh. Itu bukan tawakal. Orang kata gila nanti. Pasal dia ada kemampuan untuk tutup. Ada kain tapi dia tak nak tutup. Dia ada makanan tapi tak nak makan. Itu bukan tawakal. Jadi dia makan dan dia tutup kain, tapi dia tak berserah pada makanan, tak berserah pada kain. Dia bawa kereta, dia kunci kereta. Yang jaga kereta aku bukan lock, Allah Ta'ala. Kalau lock yang jaga, tak ada orang kereta kena curi kereta tak, walaupun dah lock. Dah lock pun kena curi. Ya tak? Dia makan, tapi dalam hati dia Allah yang kenyangkan, bukan makanan. Perlu tak Ustaz setiap kali makan tu bukan kau yang kenyangkan, Allah. Bukan kau yang setiap kali suap, tak perlulah. Dalam hati itu kerja hati. Kerja hati. Baik. Kalau nak memperingatkan ahli keluarga sekali-sekala boleh. Kan mula makan tu ingat Allah yang kenyangkan, bukan nasi, bukan ketam ni, bukan ketam masak wah ketam, bukan bilis, bukan apa, tak, lauk ketam lah, bilis lah. Yang kenyangkan bukan Allah yang kenyangkan. Dah makan, tak apalah, sekali-sekala. Tak perlu setiap kali suap dimakan, siap cakap dengan makanan, hei nasi, tak payah. Bukan kau yang kenyangkan, Allah, tak perlu. Kau nak dakwah pada nasi buat apa? Baik. Faidatun, ini suatu faedah. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Sadaqallahul azim. Suratul Ra'd ayat 39. Artinya lebih kurang, menghapus Allah Ta'ala akan barang yang menghendaki ia dan mensabitkan, iaitu akan barang yang dikendakinya, mensabitkan, menetapkan, dan padanya ummul kitab. Allah Ta'ala boleh menghapuskan apa yang kendaki dan mensabitkan dan menetapkan. Tu maknanya Allah Ta'ala boleh mengubah takdir lah. Ini ayat Al-Quran tak boleh kita faham sendiri, kena rujuk kitab tafsir. Dia kata sini apa? Kata Abdul Rahman As-Safawi, bukan Safawi Rashid. itu bukan, itu lain. Itu bagus juga tapi bukan itu. Telah menyebut oleh beberapa ulama, makna dia bapa dia pun pandai juga namakan nama ulama tu. Telah menyebut oleh beberapa ulama mufassirin, ahli tafsir, padanya akan beberapa wajah. Wajah tu maknanya pengertian. Wajah yang pertama, bahawasanya menambah padanya rezeki dan mengurangkan akan keduanya, dan menghapuskan celaka dan mensabitkan bahagia. Dan takwil ini meriwayatkan dia Jabir bin Abdullah daripada Nabi SAW. Allah Ta'ala tambah rezeki, Allah Ta'ala kurangkan rezeki. Allah Ta'ala hilangkan kecelakaan, Allah Ta'ala tetapkan kebahagiaan. Dan wajah yang kedua, pemaknaan yang kedua, tafsir yang kedua, bahawasanya Allah Ta'ala menghapuskan daripada suratan malaikat hafazah akan barang yang tiada kebajikan dan tiada kejahatan, dan mensabitkan barang yang lainnya, menetapkan perkara yang lain, kerana bahawasanya mereka itu disuruh akan mereka itu dengan menyurat akan tiap-tiap, menyurat tu menulis akan tiap-tiap perkataan dan perbuatan yang keluar daripada anak Adam. Lagi satu, malaikat kiraman katibin, Raqib dan Atid, menulis perkataan dan perbuatan yang dibuat oleh anak Adam. Jadi penafsiran yang kedua ayat ini maknanya Allah Ta'ala suruh padam. Ni dia ada niat jahat tapi dia tak buat, padam. Ni dia ada niat baik tapi belum buat, tapi niat dia tu aku terima, tulis. Tu makna tu.
bukan maknanya Allah Ta'ala ubah takdir, kan? Dan wajah yang ketiga, bahawasanya Allah Ta'ala menghapuskan dosa daripada dewan suratan hafazah dengan taubat, kemudian daripada disabitkan dia, ditetapkan dia. Penafsiran yang ketiga, Allah Ta'ala suruh malaikat padam lauh mahfuz tu, orang ini buat dosa, lalu Allah Ta'ala suruh padam. Kenapa? Dia ada taubat. Bukanlah maknanya Allah Ta'ala padam tu ubah takdir, tidak. Yang dipadam tu pada lauh mahfuz. Ni pengertian yang ketiga. Takdir pada zat Allah Ta'ala, pada sisi Allah Ta'ala tu tak berubah. Dia buat dosa, kemudian dia taubat, kemudian aku ampunkan dosa, itu pun dah masuk dalam takdir. Dan wajah yang keempat, penafsiran yang keempat, bahawasanya Allah Ta'ala menghapuskan bulan dan mensabitkan matahari. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, menjadikan Allah Ta'ala akan matahari 70 juzuk dan menjadikan bulan seperti demikian itu juga. Nanti kita sambung ya, panjang. Itulah beberapa pengertian. Maknanya bukanlah Allah Ta'ala ubah takdir, tidak. Bukan. Itu sebab Al-Quran wajib kita rujuk kitab tafsir. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, apa yang kita baca bersama dalam kitab tasawuf ada juga tauhid, mudah-mudahan dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqih sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.